Tajuk yang ke-150, solat pada waktu makanan yang disiapkan. Makanan siap dah, orang faham macam mana, nak semayang ke nak makan. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qurriba al-'asha'u al-'asha'u bacaan dua kata. Kalau kita baca al-isya, waktu isya, waktu isya. Kalau kita baca al-'asha, bagi atas itu makan malam. Bagi atas bagi bawah tu beza dah. Masa saya belajar dulu dalam takfir, tajuk dia taqdimu al-'asha ala al-isya. Kita tak faham molek, kita baca taqdimu al-isya ala al-isya. Tu tadi makna apa? Mendahulukan isya, kata isya ini mana tak faham salah baca. Taqdimu al-'asha, mendahulukan makan malam ala al-isya, daripada sembahyang isya. Bagi tak ada kita sendiri. Cuba tengok makna dia. Idza quriba al-'asha wa hadarat as-salatu fabda'u bihi qabla an tusallu salat al-maghrib wa la ta'jalu an 'asha'ikum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makan pagi, salah terjemah bukan makan pagi makan malam. Kalau asya makan malam. Ada pen tu. Apabila makan malam telah disediakan, disiapkan, lalu tiba waktu solat, wa hadaratis solat, yang sampai waktu dah, maka kata Nabi, fabda'u, maka makanlah dulu sebelum solat, sebelum solat maghrib. Kalau sedia kat garis, makan dululah sebelum sembahyang maghrib. Buka puasa sedia dah, sunat berbuka awal, makan dulu. Tak puasa pun makan kalau sudah disediakan. Dan janganlah engkau mempercepatkan solat kerana ingin segera makan. Tak terdepan kalau terjemahan dia. Wala ta'jalu, jangan kamu gopuk an 'asya'ikum, daripada makan malam kamu. Dan janganlah makan bertenang, makan macam biasa, jangan gopuk sehingga kerana nak sembahyang ni makan keadaan gopuk tak baguslah dari segi kesihatan dan sebagainya. Makan bertenang. Itu yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan disedia dah. Jangan orang bang bawa pergi sedia. Betul lah makanan sudah sedia, tiba-tiba azan, masuk waktu dah, makan dulu. Dia yang disebut oleh Nabi SAW, al-'asya'u qabla al-isya, makan malam dulu sebelum daripada sembahyang isya. Sembahyang lain begitu, baru waktu isya je lah. Di dalam kitab Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik juga, Nabi kata, idza wudi'al 'asya'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asya. Apabila makanan malam sudah disiapkan dan dihidangkan, hendaklah kamu mendahului makan malam daripada menunaikan sembahyang isya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis-hadis berkenaan dengan mendahului makan malam ni daripada sembahyang isya ni banyak. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim kita ada, dalam sunah-sunah ada, sahih statusnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dari dalam kitab ini adalah yang penuh daripada Aisyah radhiyallahu taala anha,
Nabi kata la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada sembahyang jika sekiranya makanan sudah disediakan. La salata, tak ada sembahyang jika sekiranya makanan sudah disediakan. Maksud la salata ini kata para ulama hadis, maksud ulama dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tak ada sembahyang ni dengan makna sembahyang yang sempurna. La solat, bukan dengan makna la tasihhu solat, tak sah sembahyang, bukan. Kalimah la solata ini saya sudah sebut banyak kali. Adik-adik kita baca sebut ini banyak adik. Tengok pada tempat. Dan ada yang khilaf. Contohnya seperti la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang la solata, tak ada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah dalam solat. Hadis sahih. Tapi dari segi memahami hadis ini berlaku khilaf di kalangan para fuqaha dan ulama-ulama dari berbagai mazhab. Al-Imam Syafi'i dan ulama mazhab kita menyatakan bahawa la tasihhu solat, tak sah sembahyang kalau tak baca Fatihah. Tetapi sebahagian di kalangan para fuqaha, antaranya Al-Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit masa mazhab Hanbali, dan ulama-ulama yang sependapat dengannya, menganggap bahawa la solata dengan makna al-nafyu lil kamal, nafi kesempurnaan solat. Tak sempurna solat kalau tak baca Fatihah. Tapi kalau tak baca sungguh, sah boleh, dengan syarat dia baca Quran. Kita wajib, mazhab dia tak wajib. Dan banyak juga ulama yang berpendirian demikian. Waktu bab makmum ketinggalan pada dalil-dalil lain, imam tangguhlah mazhab kita. Mazhab lain bersama. Ni kalau tak baca dulu hatta tu imam, mazhab Hanafi sah. Ada mazhab sebab itu pandangan ini juga meluas. Bulan puasa pun ni ada waktu video. Mana ni mayang kahwin suara saya tengok, oh Indonesia, dia baca Alhamdulillah. Dia baca apa dia? Yasin, Allahu Akbar. Fatihah tak habis, Alhamdulillah dia baca. Saya kata yang kira. Tapi kalau jawab secara ilmiahnya, di sisi sebahagian para fuqaha sah. Sebab apa sah? Sebab di sisi mereka Fatihah ni tak wajib. Dan Nabi kata la solat, tak ada sembahyang dengan makna nafi ulil kamal, nafi kesempurnaan. Kerana apa? Kerana dia kata ada hadis-hadis yang lain yang banyak, yang sahih, yang ada dalam Bukhari Muslim, telah kita baca dulu baru sembahyang, di mana Nabi mengajar sembahyang kepada orang Badui dan beberapa sahabat. Hadis sahih yang berbagai jalur datang. Nabi kata sembahyang ni mula dengan takbir, Allahu Akbar. Lepas takbir Nabi kata faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah bagi kamu. Jangan wafak pada dia. Tapi Nabi tak ayat so baca Fatihah. Ada dalam Bukhari, ada ni Muslim, ada telah baca dalam sunnah, sahih hadisnya. Jadi kalau ikut sini Nabi tak ajar so baca Fatihah. Walaupun Nabi baca Fatihah, tapi Nabi kata bacalah apa yang mudah. Jadi kalau dia baca Qul huwallahu sah, baca Yasin sah. Dia baca kata dia. Yang buat tu kadang-kadang dia belajar kan. Dia begitu, ataupun dia belajar dia nak buat itu ulang pada dia. Kalau kita bertemu tak jadi pelik dah. Kita belajar luar ni tak apa, kita anak kita pun kita bertemu kan tak jadi pelik. Kalau kita tak belajar, kita bertemu lain kita, kalau kita feel sesak lalu dah tak tahu selalu.
Macam saya cerita dulu Encik Iman di sebelah Orang Badok. Pelajar Afrika ramai di Unizal. Mereka ni mazhab Maliki. Aurat mereka nya depan belakang je, perut tak aurat. Mereka mari sembahyang di masjid pakai seluar pendek. Tu imam pas sudah tak boleh masuk sedikit. Kawan tu naik buat suruh pakai kain, yang kain. Kawan tu nak kilat pas sudah tak ada. Sebab kita belajar kita je. Tak sah mayang naik tak leda ni, tak mendedahkan aurat. Sebab tu kena faham agama ni dalam konteks yang luas. Ada orang yang macam tu, nanti kita akan bertemu. Tak mustahil mari kampung kita, mari semayang surah ahli rumah kita. Tak, yang marah dia pula universiti tu nak bawa ke ikut tak bawa dalam pembinaan. Kau boleh dekat dengan wadah sebelah Unizal UMT. Ramai tu orang Afrika pun mari kini. Dia disebut sekitar ni mari semayang sini. Mari pakai seluar pendek tunggu. Dah ada maklumat dah kejut kan. Yang aku tunggu dia. Itu aja. Ada dalam berbagai mazhab. Jadi kalau kita ada ilmu, mazhab lain dia lah. Tapi kita belajar dalam hati ada pakai seluar pendek boleh. Pakai seluar pendek. Masyarakat umum tak faham. Kita manusia sama dia tu wajib dia. Masuk kereta biarlah pakai pendek dia. Dia taklid mazhab Maliki. Dia tak tahu. Jadi kena jaga juga benda-benda yang seperti itu. Kena jaga. Walaupun ada pandangan yang begitu, yang kita faham. Dulu saya bersama beberapa orang ustaz lah. Betulan tubuhnya Azim mari tengok bola di stadium. Ada ustaz ni kata, wah ni tubuhnya Azim mari tepak muka ni dia tu. Saya kata yang muda kata begitu Syekh, jangan. Dan ni bola ni orang pakai seluar pendek, mendedahkan aurat muka lah dia. Ustaz, saya kata jangan kata begitu Syekh. Muka ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab definisi dia, ialah benda yang disepakati oleh para ulama, baru boleh kita anggap dia sebagai muka yang boleh kita cegah dia dengan kekerasan, dengan tangan. Benda tu disepakati hukumnya haram. Kalau benda tu menjadi khilaf di kalangan ulama, tak boleh kita anggap dia sebagai muka. Nampak betul kalau muka tu tak gila dah ada yang faham main bola orang agak Allah senyap bandar. Tubuh-tubuh ni share jangkuk dia sekarang itu masa dia pula dengan masuk pendek tak tu sama gila tak tu tapi bagi kita pun gitu sebab tu kita kena bijaksana. Janganlah tengok budak main bola pakai seluar pendek kita gila kita nafas dia lah. Nasihat dengan baik tak boleh. Masa kitanya aurat pada waktu ni kalau budak ni tak tahu masalah apa nanti orang main semayang pakai seluar pendek kita tak apa dia. Sedangkan dalam hadis saya dah baca dulu bagaimana dalam Bukhari dan lain-lain. Dalam Bukhari saya nak Umar sebut fashion semayang ada 8 jenis zaman Nabi orang semayang. Ada dalam Bukhari sahih hadis. Ini pegangan mazhab dan beberapa ulama yang sependirian dengan mereka. Antara fashion pakaian yang dipakai di zaman Nabi ini ketika semayang ni, bukan naik motor, semayang, pakai tuban walidah. Tuban walidah. Lidah ni pakaian untuk sebelah atas ni, pakai kuala tu, selimut belakang. Tuban ini ulama-ulama mazhab kita sendiri itu termasuk Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari, dia kata seluar pendek yang dibuat daripada kulit
yang terdedah sebahagian pepel. Tutupan. Apakah seluar pendek daripada kulit binatang lah, kambing dan sebagainya. Kain-kain payung nama itu ada lagi payung itu. Kulit kambing tu dia berjaya-jaya buat seluar pendek. Yang sebahagian pahanya terdedah. Maka inilah dalil mazhab yang saya sebutkan tadi. Pasal tu dia mai semayang pakai seluar pendek. Ada dalil dia. Cuma kita tak belajar hadis tu lah yang saya kata tadi. Tak bertemu benda-benda yang seperti itu. Kalau kita baca kitab rekod kita tadi, tak oyak lah tadi. Ya sudah oyak lah. Macam hadis tak payah baca Fatihah tadi. Tak ada dalam kitab rekod kita. Dia tak oyak. Dia oyak. Kena baca lah. Dia mari hadisnya. La solata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kalau kitab-kitab besar sikit, dia bagi perbincangan. Dan macam mana hadis-hadis lain pula ni Nabi kata bacalah benda yang mudah. Dia tafsir pula benda yang mudah ni. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang paling mudah pada kamu bagi Quran. Daripada Quran, dia kata paling mudah. Tengok. Itu sim tafsir gitu juga. Benda ni adalah khilaf, dipanggil khilaf muktabar dan perkara forong dalam fiqh. Kalau kita bertemu, ya jangan malu. Terluah tak apa Tapi kita jadi itu imam Malaysia ni, kita pergi ngomong Yasin selalu. Lesar lah mana kita bawa aja ni dah. Mufarat Wahabi je lah. Tak Allah tak ada ilmu. Tak baca Bismillah tu Mufarat Wahabi. Mufarat Wahabi satu masjid. Betul ada satu program Ustaz saja ni Mufarat tauhid dia tu tak baca Bismillah. Saya kata tak apa, dia orang Arab ni, dia mazhab dia tak baca Bismillah. Mekah Madinah tak baca Bismillah, boleh ikut. Ini korang khilaf muktabar saja. Hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, Nabi mula semayang dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ikut yang sahih itu baca dengan Alhamdulillah. Negara Arab banyak baca start dengan Alhamdulillah ke. Bagi Mekah mana? Sa'awid Mekah Madinah. Start Alhamdulillah ke Bismillah? Alhamdulillah ke Alhamdulillah Berarti awak baca lah, tapi dia start dengan Alhamdulillah. Dia tak baca Bismillah. Setengah ulama meletakkan makruh setelah mazhab baca Bismillah. Pasal hadis-hadis sahih ini begitu. Bahkan sebahagiannya berlaku khilaf Bismillah, sebahagian pada Fatihah betul. Itu pun berlaku khilaf. Kita satu juzuk daripada Fatihah. Bila suruh baca Fatihah, dia mesti suruh baca Bismillah. Tetapi mereka yang menganggap bukan daripada Fatihah ni, hujah-hujah mereka banyak juga. Ini adalah khilaf yang muktabar. Antaranya ialah hujah merekanya dari segi fakta sejarah lah kita kata. Iaitu Quran yang ditulis, yang diletakkan baring ni, yang pertama sekali oleh seorang ulama nama dia Abul Aswad Ad-Duwali, ulama tabi'in. Khalifah suruh letak baring Quran, banyak orang baca salam. Maka dia tak berani. Pada zaman Nabi tak ada letak baring. Bila dia komentar juga, dia letak. Dia kata aku akan letak, aku buat penambahan ni, baring ni warna merah, Quran asal warna hitam. Maka dia letaklah baring ni, warna depan, warna bawah, warna dua sini, warna merah. Ayat Quran warna hitam. Dalam Mushaf Al-Imam Abul Aswad Ad-Duwali ini, dia hujah dalam mazhab yang kata bukan daripada Fatihah lah. Kebetulan Bismillah dekat Al-Fatihah tu warna merah. Dia tulis warna merah juga. Ini macam penambahan. Sama dengan Bismillah di awal surah yang lain. Kecuali dalam suratul Namli, waktu yang warna hitam. Dalam suratul Namli, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Kok situ warna hitam, kok lain tak merah kata, termasuk dekat Fatihah. Maka menjadi hujah kepada mereka bukan daripada Fatihah. Dan Nabi kata 7 ayat, 7 ayat, maka kalau tak kira Bismillah, dia wakaf dekat dengan Siratal ladzina an'amta alaihim. Wakaf itu.
satu ayat ini. Kemudian disambung sesuatu satu ayat ini. Itu pun termasuk apabila dianggap sebagai satu ayat di sisi sebahagian para qurra, maka dianggap sebagai wakaf as-salih, stesen. Ayat Quran ni, tepat ayat-ayat tu semua dipanggil dalam tajwid wakaf yang utama, wakaf as-salah. Masuk ayat surah Fatihah tadi jika sekiranya makna buruk sekalipun boleh berhenti. Dia panggil wakaf tam dalam tajwid. Walaupun makna dia correct, buruk, boleh mengelirukan, tetapi oleh kerana dia satu ayat boleh berhenti. Macam mana? Kalau dia makna yang boleh membahaya tetapi boleh berhenti dalam Quran malah contohnya fawailul lil musallin, satu ayat tu. Tapi dari segi makna dia kalau kita berhenti bahaya tu, neraka wilah bagi orang-orang yang bersembahyang. Baik. Kalau dengar buat masuk neraka orang sembahyang, baik tak ayat ayat. Tapi ayat sempurna kita boleh wakaf dalam sembahyang baik, luar sembahyang baik. Dipanggil wakaf tak, wakaf yang sempurna. Walaupun dari segi makna dia baik. Pasal apa neraka bagi orang sembahyang? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Iaitu orang yang sembahyang dalam keadaan lalai. Dalam sembahyang dia lalai, di keluar sembahyang dia lalai dengan apa yang diucap dalam sembahyang. Itu orang yang diancam dengan neraka. Kita nak berhenti boleh. Tetapi jika sekiranya kita nak berhenti terus, tak comel apa kita ni. Ngaji surah baik, ngaji rumah baik. Fawailul lil musallin, sadaqallahul azim. Orang akan bertanya-tanya oh yang faham makna lah orang akan pasal apa maksudnya aku. Jadi tanda tanya sebab tak lengkap ayat ini. Tapi kalau kita nak berhenti saja, pun apa tak saja nak berhenti, sambung pula tidak menjadi halangan, dia panggil wakaf tam, wakaf sebab dia adalah tanda ayat. Kalau bahasa moden kita kat stesen besar, stesen besar ni kita nak kena berhenti lah. Kita perjalanan jauh beberapa stesen besar dia tengah jalan terpulang lah nak berhenti. Kalau di Mesir naik bah, saya belum pergi ke juga. Bah dia tak berhenti, melainkan tempat perhentian dia. Kalau kita tahan tengah jalan tu mana? Dia pelakang dia bah. Dia sabar gitu. Ya, mereka kita. Kalau dalam hati ada pun. Kita nak turun gitu kau. Kalau loceng ni tak ada tempat perhentian utama lah. Nak berhenti simpang apa dia tak berhenti, dia slow gitu ya. Kita kena terjun gitu. Kalau tak ada tu itu kalau dalam tajwid ada tempat yang boleh kita berhenti ada. Kembali pada hadis kita tadi, jadi kalau ada makanan tu kita makan. Sehingga Nabi kata tak ada sembahyang. Kalau makanan sedia dah sembahyang juga. Para ulama kata sembahyang itu ada tu sembahyang yang tak sempurna. Tak bagus. Makruh itu. Tak payah makan dulu. Dan Nabi wayak gitu dah. Begitulah yang diamalkan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Ada dalam sirah para sahabat. Abdullah bin Umar bila makanan dihidang dia makan. Orang koma dah sembahyang. Makan tenang biasa. Kalau dam ya, kalau tak dam tak lah. Kalau Nabi suruh makan dulu. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibnu Rahawai dia kata hendaklah kita makan dahulu walaupun kita kadang terpaksa tertinggal solat jamaah kepada makanan disediakan pada format dah makan tenang biasa walaupun kita terpaksa tertinggal jamaah sekali kerana hadis-hadis yang
disebut oleh Nabi banyak melarang kita daripada kita semayang apabila makanan sudah dihidangkan. Nabi nampak apa? Walau cara makannya apa? Okay. Dan kalau kita pergi semayang juga, hukum dia makruh. Apa hikmahnya? Hikmahnya kata para ulama ialah semayang ni kita nak khusyuk, bercakap dengan Tuhan, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan makanan sudah sedia tu jadi tak khusyuk. Teringat makanan. Tom yam seafood bau sedap hidang ni. Ayah di rumah tu punya ya. Ayah doa abang ni. Siapa makan nasi ni abang tom yam siap dah. Tengok dari tu. Ayah doa teringat kita semuanya tom yam lagi masuk merah. Sotong goreng bunyinya tak khusyuk lalu lah. Sebab itu ikut apa yang Nabi SAW ajar, begitulah.